Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, selamat pagi. Hari ini 20 hari bulan, hari Selasa, bulan 9. Senang, bagi tahu direct awal-awal. Okay, sekarang ni dah jam pukul 10, saya sampai sini pukul 9 dah. Jadi ada bincang dengan owner rumah. Okay, Alhamdulillah hari ini projek baru saya, projek rewiring. Rewiring banglo 1750 kaki. Rewiring ni sama je tuan-tuan, sama je. Sebab rumah ni dia asal 2005 lagi. Umur untuk rumah ni 2005 lagi, lama dah. Daripada tangan pertama, lepas tu tak datang duduk, dia jual. Jadi untuk customer saya ni, owner rumah ni, Alhamdulillah dia orang yang pentingkan keselamatan. Dia dah follow lama dah saya punya YouTube. Baru hari ni saya pun dapat rezeki, Alhamdulillah. Saya pun ucap terima kasih kepada owner rumah. Ambil saya sebagai penawaian rumah dia lah. Okay, ni DB lama dia. Okay, DB lama. Yang pertama, kenapa rumah ni rewiring? Okay, pertama, sebab dia lama. Rumah ni dah lama dah. Bila rumah dah lama, kondisi wiring ada yang elok, ada yang tak elok. Yang kedua, DB ni pernah terbakar. Okay, mana terbakar dia ni? Terbakar daripada mana tuan-tuan? Bukan daripada live. Dia daripada neutral. Tengok daripada neutral. Habis terbakar. Ini sebab owner tak duduk. Kalau owner duduk, lagi bahaya. Yang menyebabkan terbakar ni biasanya dua benda. Yang pertama, overload. Bila overload, MCB tak main peranan, cut out pula bermasalah, habis. Dan yang kedua, kilat. Itu je lah. Kebiasaannya kilat. Bila daripada neutral, saya tengok daripada neutral, kebiasaannya kilat. Macam mana saya nak tahu daripada neutral? Anda boleh tengok daripada sini. Ini kabel daripada neutral. Yang ni terbakar. Yang terbakar daripada neutral. Ataupun ada litar pintas antara live bumi dengan neutral. Itu je sebab ni. Jadi bahayalah. Rumah tuan-tuan, pastikan dia selamat. Ini terbakar. Terbakar sebab tak ada orang duduk, tak ada masalah. Jangan ada orang duduk. Itulah, saya akan tukar. Dia pakai ikut spek betul. Okay, dia pakai 32 dah kecil. Betul lah dia pakai. Cuma saya akan upgrade kepada 40. Dia pakai 0.01. Lepas tu litar cahaya. Dia pakai sinam. Dia pakai sinam ni sinam. Bagi fokus dia. Dia pakai sinam ni 19. 19, C20. C20 nya biasanya water heater. Bagi dia pakai tu betul. Tapi DB tak trip bila terjadi masalah. Maksudnya function untuk DB, kemungkinan function untuk DB tak berfunction secara elok, ataupun safety pada si DB box ni dah tak ada. Itulah. Kalau kilat, cuma apa yang saya tengok, biasanya ada litar pintas dengan kilat. Saya syak untuk kilat je lah. Keluasan dia macam ni lah tuan-tuan. Untuk point asal, still point asal. Cuma yang ni akan ubah. Yang ni akan jadi 2 soket plug. Mungkin saya akan hack lah sini. Tambah 1. Okay, ni untuk ruang tamu. Okay, rumah ni saya akan pakai metal clad. Okay, ni metal clad. Lepas tu daripada rumah ni dia akan pakai 2 dB. 1 sub dB. Sini. Sebab tu untuk owner rumah ataupun pengguna, jika rumah anda besar, saya beritahu besar ataupun panjang, pakailah 2 dB. Sebab apa pakai 2 dB? Yang pertama, untuk satu masa ke depan, bila kita nak tambah poin. Bila nak tambah poin, orang takkan tarik dB tu. Tengok, daripada dapur ni, dapur 2 dB. Yang ni bilik nak bawa pergi ke dB. Kita jangan tengok daripada dalaman, kita kena tengok pada atas. Kita nak lay kabel. Sebab tu saya banyak nasihat pakai 2 dB. 2 dB bukan membazir. Bahkan dia memudahkan kita insya-Allah pada satu masa. Tapi orang sekarang ni saya tak faham. Bila bagi harga 2 dB dia kata mahal. Dia nak pakai minta kalau bagi 1 dB wiring tak elok, dia kata kita buat kerja tak pandai. Saya direct bagi tahu tuan-tuan. Ramai yang WhatsApp saya tanya harga quotation. Kalau anda nak harga ataupun quotation yang murah, saya tak boleh bagi. Sebab saya guna insya-Allah semua yang
Yang kualiti, yang ada kualiti dia. Saya pakai sirim. Lepas tu saya, cara saya lay kabel, saya bukan jenis nak menipu. Macam mana anda nak tahu saya bukan jenis nak menipu? Anda akan boleh tengok pada DB nanti. Okey, yang ni 17W. Anda boleh tengok, betul tak? Yang ni 17W. Kemudian dia. Okey, ni 17W, dia pakai 17W. Saya akan pakai 30W. Untuk ke depan 30W saya fikir. Lepas tu untuk circuit ni, saya dah pecah satu persatu. Yang ni lain ni, cuba anda tengok. Sinam, 1, 2, 3, 4. Bila 4 kabel, ada 4 kabel, dah memang akan looping lah satu rumah ni. Senang je lah. Betul, sinam dia boleh kita buat pendawaian sampai 10 biji lampu. Ataupun kipas, maksimal. Tapi untuk jaga pendawaian, untuk tak nak mengelakkan bil selepas daripada tu tinggi, cara kita kena pecah, kita kena minimumkan dia, bukan maksimumkan dia. Kalau electrician buat maksimum mungkin, saya tak nak salahkan electrician juga, sebab bayaran yang dia terima tu macam tu sebenar. Ramai yang WhatsApp saya nak harga murah wiring kualiti, mana boleh, tak boleh. Setiap ada yang kualiti, mesti harga dia dah meningkat. Tuan-tuan kena faham. Nak beli kereta senang saya bagi, nak beli Mercedes lah. Pakai Mercedes nak bayar harga macam pakai Alza. Sebab saya pakai Alza, mana boleh. Dah confirm orang akan bagi tahu kita ni kurang cerdik. Saya minta maaf tuan-tuan, saya bagi tahu direct. Saya nak buat wiring, saya kena fikir. Macam mana saya nak fikir? Saya kena pecah circuit sebetul, walaupun dia single phase. Saya buat wiring, saya tak nak fikir dah selepas daripada tu. Siap wiring, saya balik nak rehat betul. Saya nak tidur dengan cara apa ni? Nak duduk dengan cara senang lah, mudah. Bila kita buat wiring cara cacah merbah, customer ataupun owner rumah call, kita dah serabut dah. Sebab tu saya bagi harga, yang pertama mempermudahkan saya, yang kedua mempermudahkan pengguna ataupun owner rumah. Saya bukan nak aniaya dia. Cuma tuan-tuan kena faham, anda di luar kena faham. Kalau sekadar nak buat untuk hidupkan lampu, baik tak payah buat rumah, baik buat kandang lembu senang. Kandang lembu buat dua poin lampu, satu soket pelak dah cukup. Saya pun boleh tarik, tak perlu nak buat video, nak cerita. Tapi untuk wiring, kita follow ST Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga dah tetapkan untuk wiring ni macam mana untuk selamat. Kalau tak selamat juga, itu hal lain. Masalah sekarang ni kita follow ataupun tak. Itu sebenar. Sebab tu harga saya mungkin berbeza daripada orang lain. Cuma setiap electrician dia ada skill, dia ada ilmu, dia ada kemahiran. Yang anda nak bayar pada saya bukanlah pekerja yang saya buat, tapi ilmu dan kepakaran yang saya ada. Kalau setakat ilmu tapi kepakaran dan kemahiran tak ada, tak boleh buat kerja juga tuan-tuan. Saya nak cari ilmu bertahun-tahun untuk ambil satu projek, bukan satu senang. Bukan satu benda yang senang. Merepek dah pagi-pagi ni. Jadi itulah tuan-tuan, ini rewiring. Saya nak buat rewiring, nak pecah dengan cara betul. Daripada yang asal nak ubah yang lebih baik. Bukan saya cakap wiring ni tak baik, tak. Cuma daripada owner rumah sendiri, dia nak rewiring. Sebab dia bagi tahu rumah ni dah lama, 2005. Jadi dia nak yang wiring selamat. Jadi bila dia nak wiring selamat, dia minta yang sirin. Saya pun tak bawa kabel. Ada bawa kabel dia? Tak ada. Okay, bila dia nak yang sirin, saya bagi harga yang sirin. Kalau dia nak kabel Cina, saya bagi kabel Cina. Saya buat je, tak ada masalah. Cuma nak menjawab, nak menanggung risiko pengguna, owner rumah. Siapa yang electrician, dia faham lah maksud saya ni. Jadi inilah tuan-tuan, macam mana saya nak buat, sama je saya buat wiring rumah banglo baru ke, lama pendawaian saya buat, macam tu je lah. Saya dapat untung, anda dapat keselamatan dan kepakaran yang saya buat dalam pendawaian. Itu je lah. Jadi nak membebel panjang tak boleh. InsyaAllah kita akan tengok atas, sebab saya nak pasang trunking. Ni trunking. Saya nak pasang trunking atas 2x2. Jadi itu je lah. InsyaAllah lepas ni kita sambung balik. Beres. Alhamdulillah untuk pemasangan trunking PVC 2x2 saya dah settle. Okey, semua kabel akan main dalam ni. Hujung sana sub DB. Yang ni akan pergi kepada bilik. Dan yang ni akan pergi kepada main DB. Semualah termasuk. Jadi inilah cara saya tuan-tuan. Kalau melibatkan projek saya akan suggest pakai trunking.
Tapi kalau tengok yang lama, dia pakai 4 batang pipe. Sebab itulah penting untuk perancangan poin bila kita nak letak pipe, kita kena fikir ke depan. Supaya tak susah depan hari. Jadi inilah dalam bumbung. Siapa nak tengok, tengoklah puas-puas. Sauna dalam ni. Ni settle. Lepas tu baru saya akan apa ni? Akan lay kabel. Okey. Okey, jadi saya pun dah settle jam pukul 12 lebih. 12.16 saya pun ada had. Patutnya saya dah boleh jalankan pipe. Tapi hari ni tak boleh sebab saya ada had, insya-Allah. Untuk minggu depan saya akan masuk balik untuk projek ni. Kalau tak ada apalah, kalau boleh masuk awal, alhamdulillah. Okey, sini dia main DB. Main DB saya tak boleh nak pakai dah pipe yang asal. Sebab dia cuma letak 4 batang pipe je. 1 batang pipe 1 inci, 3 suku, 3 batang pipe je. 1 batang maksudnya 4 batang. Sebesar-besar rumah, 4 batang pipe dia letak. Sebab tu kalau kita nak pasang pipe, fikir ke depan. Kalau nak pakai yang 1 inci. Letaklah 7 batang pun tak ada masalah. 7 batang masih lagi muat untuk DB ni 17W. Okey, ni untuk apa ni? Untuk sub DB. Okey, ni sub DB. Okey, sub DB akan kawal start daripada masuk family area, separuh daripada family area bawa ke dapur. Yang ni akan kawal sini deh. Main akan kawal ruang tamu, master bedroom, bilik nombor 1, bilik nombor 2, tandas akan kawal sini. Kenapa DB besar? Kenapa DB besar saya bagi? Sebab selepas ni tak perlu dah nak tukar DB ke, alasan tak boleh, space tak cukup, tak boleh. Tak ada dah. Sebab tu saya kebanyakan saya suggest 2 sub DB. Dan lagi satu nasihat saya lah, nasihat untuk anda di luar, terutamanya wireman. Tak kira lah wireman yang lebih berpengalaman berbelas tahun. Saya tahu pengalaman tuan-tuan tu lebih apa ni? Lebih berilmu lah. Maksudnya banyak pengalaman tuan-tuan. Cuma saya sebagai orang baru, saya ikut cara yang betul. Cara yang fikir untuk keselamatan pengguna. Untuk cut out, okey, untuk cut out dalam ni dia ada fuse. Cut out ni hanya TMB yang supply. Kena tahu, owner rumah kena tahu supply yang supply cut out ni, fuse cut out hanya TMB. Okey, yang ni saya nak tunjuk sebagai pengajaran, pelajaran untuk pengguna. Untuk fuse cut out, dah banyak kali saya jumpa dia pakai ni. Jumper, orang panggil jumper. Dia guna kabel, lepas tu dia balut macam ni, settle. Maksudnya kalau 240, terjadi masalah tak? Ada yang terjadi masalah, ada yang tak terjadi masalah. Cuma sekarang ni ST dah tetapkan untuk fuse cut out, apa-apalah DB box ke, dia dah ada fuse dalam ni. Seandainya dia overload, fuse ni penyelamat peralatan ataupun pengguna dalam ni. Kalau kita jumper benda ni, kalau kita jumper bila dia nak putus, agak-agak bila dia nak putus, ni kabel. Ni kabel ni. Putus, tapi adakah semudah tu dia nak putus? Tak semudah tu, tuan-tuan. Jadi nasihat saya lah, saya pun baru, mungkin orang lebih berpengalaman tu dia tahu. Saya berpandukan ilmu dan pengalaman. Mana pengalaman dia ni? DB dah terbakar. Sepatutnya bila DB dah terbakar, tunjuk kotak DB tu ni. Kena sini. Okey, function DB ni anda kena tahu, tuan-tuan kena tahu. Kalau saya salah, perbetulkanlah. Okey, yang pertama, keselamatan untuk pengguna ataupun peralatan didatang daripada MCB. MCB, lepas tu dia pergi pada RCCB, lepas tu dia pergi pada main switch, dan last sekali dia akan pergi kepada fuse cut out meter. Yang tu keselamatan terakhir. Yang untuk fuse cut out ni terakhir lah. Kalau seandainya yang luar tak boleh, yang dalam tak boleh nak cover, maksudnya luar. Yang ni lah. Tapi kalau yang ni pun kita dah ubah, mana-mana safety. Sebab tu terbakar rumah. Ni terbakar DB. Tapi terbakar DB, fuse cut out, pakai kabel jumper. Jumper lah ni senang. Boleh tak buat macam ni? Boleh kalau tengah malam. Kita nak cari kedai kat mana, tak? Betul tak? Kita nak cari kedai tak boleh. Tapi untuk temporary. Untuk satu malam, elak daripada customer ataupun pengguna menggunakan load yang tinggi. Contohnya kalau ada pakai aircon, elak daripada pakai aircon bila jumper macam ni. Sebab seandainya ada overload dalam rumah, ada letak pintas,
DB tak boleh nak trip ataupun DB tak boleh berfunction, benda ni lah. InsyaAllah adat kata dia boleh penyelamat. Cuma kalau kita yang ubah, kita fikir pengalaman kita yang berbelas tahun tak pernah terjadi, teruskanlah. Cuma nasihat saya ni barulah tuan-tuan, senang saya akui saya baru dalam dunia elektrik. Cuma Alhamdulillah guru yang saya jumpa, kebanyakan guru saya jumpa, Alhamdulillah dia ajar ilmu yang betul. Jangan jumpa benda ni. Banyak orang nak jumpa kadang-kadang pada DB. Cuma itulah nasihat saya tuan-tuan, saya tak nak kecam siapa-siapa. Saya pun tak tahu siapa yang buat. Cuma sebagai ilmu kepada pengguna, pada owner rumah, sebolehnya tukar ya. Kalau tak nak panggil TMB, pergi dekat hardware minta, bawa benda ni satu, kata nak cut out. Senang dia bagi. Tak kisahlah nak 32 ke, 63 ke, tak kisah. Pakai je lah. Yang penting jangan jumpa sebab dia bahaya. Itulah, saya pun ada kerja tuan-tuan. Solat Zuhur, lepas tu saya nak settle kerja. InsyaAllah panjang umur, dimurahkan rezeki, kesihatan. Besok saya akan lay kabel untuk rumah SPNB. Saya dah kena masuk. Jadi untuk projek ni saya kena hold sekejap. InsyaAllah saya akan masuk pada minggu depan ataupun hari Khamis ni. Tengok pada keadaan. Jadi itu je lah tuan-tuan. Kalau seandainya perkongsian saya, nasihat saya ni membuat orang yang lebih berpengalaman, lebih berilmu terasa hati, saya mohon maaf lah. Itu je lah. Saya manusia, saya cari rezeki. Benda yang salah, saya kena cerita salah. Benda yang betul, saya kena beritahu betul. Itu je lah. Ada kadang-kadang benda ni saya nampak salah padahal betul. Jadi tuan-tuan berkongsilah ilmu. Jadi sekali lagi daripada saya Zahara Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.